Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah dan jual beli gharar. Apabila ingin mengaut keuntungan yang lebih ataupun mengenakan cas-cas yang tertentu kepada pengguna maupun pembeli, pengusaha tidak meletakkan harga ataupun menyatakan harga dengan jelas di dalam menu ataupun di tempat-tempat yang sepatutnya. Apabila perkara ini terjadi, ia menyebabkan pembeli ataupun pengguna berasa takut untuk membeli barangan yang diingini. Isu ini bukanlah isu yang baru berlaku terutama sekali di Malaysia, dan isu ini tidaklah melibatkan semua peniaga-peniaga, sama ada kedai-kedai makan yang besar maupun kecil, gerai-gerai dan sebagainya. Akan tetapi masih terdapat segelintir pengusaha ataupun peniaga yang berdegil sedangkan mereka sudah pun tahu berkenaan dengan haram melakukan perkara-perkara tersebut. Untuk itu, anda bersama dengan saya, Muhammad Ridwan bin Osman, selaku wartawan anda, kita akan mengupas dan juga membincangkan isu berkenaan dengan gharar dalam perniagaan. Perlukah harga makanan diletakkan di dalam menu? Kemungkinan besar segelintir masyarakat umum tidak pernah mendengar ataupun tidak mengetahui berkenaan dengan gharar ini. Untuk itu, dalam isu kali ini, kita akan bersama dengan salah seorang pengguna ataupun pembeli untuk kita membincangkan tentang perkara ini. Okey, baiklah, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu gharar ni, jadi pada hari ini bersama dengan saya iaitu Encik Muhammad Hairil bin Syamsul Nizam. Assalamualaikum Encik Hairil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Encik Hairil, terima kasih atas kesudian bersama dengan saya pada hari ini untuk kita bincangkan berkenaan dengan isu gharar atau tajuk lebih spesifik yang dipilih, iaitu berkenaan dengan perlukah harga makanan diletakkan di dalam menu. Okey, baik. Jadi untuk itu saya nak bertanya untuk permulaannya, Encik Hairil tahu tak serba sedikit berkenaan dengan gharar ni? InsyaAllah saya tahulah serba sedikit. InsyaAllah saya akan kongsikan apa yang ilmu yang saya tahulah, insyaAllah. Okay, kita pergi terus kepada servis ataupun keadaan semasa di kawasan kedai-kedai makan. Seperti yang kita sedia maklum, banyak kedai-kedai makan sekarang ni yang mana mereka tidak meletakkan tanda harga di dalam menu, dan benda ni menjadikan kita sedikit sukar untuk memilih makanan tersebut, untuk kita tengok mengikut pada bajet kita. Jadi untuk itu saya nak tanya terlebih dahulu, adakah Encik Hairil berpuas hati ataupun tidak dengan servis semasa di beberapa kedai? Mana-manalah yang pernah Encik Hairil pergi sebelum ni yang mana tidak meletakkan harga dalam menu? Pada pandangan saya, sejujurnya saya tidak berpuas hati dengan mana-mana kedai makan yang tidak meletakkan harga makanan dalam menu mereka tu. Okey, baik. Itu saya nak minta mungkin sedikit penjelasan kenapa berlakunya ketidakpuasan hati. Adakah mungkin kita kata ada masalah-masalah tertentu ataupun macam mana? Baiklah, saya jadi ragu-ragu untuk memesan makanan yang hendak dimakan tu lah. Ini bukan soal berkira tentang makanan, berkira dari segi kewangan ke apa, taklah. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat menilai dan membuat pilihan mengikut bajet dan juga kemampuan kita. Okey, jadi berdasarkan kenyataan yang diberikan sebentar tadi, saya juga bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Encik Muhammad Hairil sebentar tadi, di mana kalau kita tak meletakkan harga makanan ataupun mana-mana restoran yang tidak meletakkan harga makanan dalam menunya, sudah pasti akan mendatangkan rasa ragu-ragu, adakah harga ni kena dengan bajet kita, adakah harga ni boleh kata kita belanjakan lah mengikut seperti mana yang kita inginkan. Jadi untuk yang seterusnya, jika tadi saya tanya Encik Hairil pernah mendengar tentang gharar tu, jadi boleh tak Encik Hairil bagi tahu mungkin secara seberingkas lah berkenaan dengan gharar tu sendiri? Okay, baiklah. Gharar ni untuk mudah kita fahami, gharar ni maksudnya sesuatu yang disembunyikan ataupun sesuatu yang tidak diketahui.
Okey, baik. Jadi kat situ kita boleh fahamlah berkenaan dengan gharar ni, iaitu benda tu kita memang akan nampak makanan-makanan, tapi harga makanan tu kita tak nampak dengan jelas dan nyatalah. Jadi kat situ memang mendatangkan mungkin kepada mereka-mereka yang berpendapatan rendah, mereka nak makan di kedai tapi mereka tak tahu harga dan tak tahu berapa banyak jumlah kewangan yang perlu dikeluarkan untuk dibelanjakan bagi sesetengah makanan yang mereka nak pesan lah. Okey, jika tadi kita dah pun Encik Hairil telah pun menyatakan berkenaan dengan maksud gharar, berkenaan dengan ketidakpuasan hati. Jadi mungkin ramai di antara kita yang mungkin tak tahu gharar ni ada berapa bahagian, ada berapa jenis. Yang saya ingat ada 3 jenis, tapi mungkin Encik Hairil boleh jelaskan dengan lebih lagi lah berkenaan dengan jenis-jenis gharar. Betul tu, gharar terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, dia disebut gharar ma'dum. Sebagai contoh, janin dalam kandungan lah. Okay. Manakala yang kedua pula, panggil gharar majhul. Contohnya, jual beli tanah tanpa mengetahui di mana kawasannya, tempatnya ataupun ukurannya dan lain-lain lagi lah. Manakala yang ketiga, jual beli barang yang tak mampu diserah. Sebagai contoh, kereta curi. Itu termasuk dalam jenis-jenis gharar juga. Okey, baik. Jadi itulah dia antara 3 jenis gharar yang mungkin kita dah tahu ataupun mungkin kita belum tahu berkenaan dengan gharar tu sendiri. Okey, baik Syaril. Kita teruskan lagi, mungkin serba sedikit berkenaan dengan isu gharar ni tadi. Mungkin Cik Hairil boleh jelaskan contoh ataupun situasi-situasi di mana perkara berkaitan gharar ni boleh berlaku, ataupun mungkin boleh kongsi pengalaman dan sebagainya. Silakan. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni yang mana pada waktu ini kurangnya berlaku gharar. Kerana apa? Kerana orang boleh bertanya secara terus dengan penjual. Macam contoh lah, kalau kita nak beli makanan ke apa, kita tanya, Kak ni harga berapa? So kita akan dapat tahu lagi feedback dia, akan dapat tahu berapa harga jualan makanan tu lah. Sekiranya mahal, masih kita boleh kurangkan jumlahnya yang diambil dan dapat harga yang kita inginkan. Kita membeli tu lah. Contoh yang kedua yang boleh saya bagi, di mana di situasi di pasar raya lah. Di pasar raya ni seringlah berlaku mereka ni menyorokkan harga barang. Contohnya macam mana, pembeli ni dia tidak tahu harga yang dijual dan tidak tahu berapa keuntungan yang akan diambil oleh pembeli. Sebagai contoh, harga tu dekat sesuatu barang tu dia letakkan RM2.99. Akan tetapi bila kita nak bayar, tiba je di kaunter dia jadi RM3 pula. So benda ni dah jadi macam kata ni lah, sama ada pembeli tu ingat harga tu RM2.99, tapi bila bayar kat kaunter jadi RM3. So dia akan jadi meragukan dan macam tu lah. Okay. Jadi berdasarkan penerangan tu tadi, memang kita biasa melihat situasi sebegini, di mana kadang-kadang tu dekat pasar raya ada cas-cas yang tersembunyi di dalam sesuatu jualan pun di mana-mana tempat lah. Jadi kat situ kadang-kadang kita nampak benda tu macam remeh, tapi sebenarnya kita bukan kata kita nak berkira sangat sebenarnya, Syaril. Cumanya kita kata perkara tersebut perlu dinyatakan dengan jelas lah. Kita tak nak ada setengah orang yang faham berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan gharar itu sendiri, mereka mempertikaikan dan kita kata mereka menyuarakan perkara-perkara ini, dan mungkin kita boleh katakan kat sini jarang sekali kita dengar perkara ini dibangkitkan, sebab bagi kita macam itu perkara kecil. Namun mungkin boleh Encik Hairil terangkan serba sedikit berkenaan dengan hukum gharar tu. Ada yang kata alah tak apa, sikit je pun, walhal mungkin ada sesuatu yang mungkin Encik Hairil boleh katakan berkenaan dengan hukum gharar tu sendiri. Okay, hukum gharar ni hukum dia adalah haram dan akadnya adalah tidak sah, kerana ia amatlah berisiko terjadinya unsur-unsur perjudian, iaitu al-maisir lah kalau dalam bahasa Arabnya. Okey, baik. Jadi kat situ kita dah pun nampak dengan jelas lah, mungkin serba sedikit berdasarkan penerangan ataupun keterangan yang diberikan oleh Encik Muhammad Hairil berkenaan dengan gharar ni. Dan semestinya gharar tu memang kita sekarang dah tahu kan, bahawasanya gharar tu sesuatu yang memang haram dan tak boleh lah kita nak buat perkara-perkara macam tu.
Jadi diharapkanlah berdasarkan kita kata penyataan yang telah pun dibuat oleh Encik Muhammad Hairil sebentar tadi, mampu untuk sedikit membantu kita memahami apa yang cuba dimaksudkan dengan horor itu sendiri. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Hairil atas kesudian bersama dengan saya pada hari ini untuk kita mengulas ataupun kita mengupas isu horor ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih lah. Kita sama-sama kita kongsikan ilmu berkenaan dengan horor ni agar masyarakat tahu apa itu horor dan kita dapat terapkan pada dalam kehidupan seharian kita. Rentetan daripada perbincangan dan juga perbahasan yang telah dilaksanakan sebentar tadi jelas menunjukkan bahawa gharar adalah haram hukumnya dan tidak dibolehkan kepada semua peniaga ataupun pengusaha untuk melakukan perkara-perkara sebegini. Diharapkan daripada video yang telah dibuat ini dapat memberi kesedaran buat masyarakat, khususnya kepada peniaga-peniaga maupun pengusaha-pengusaha di luar sana. Saya Ridwan Osman, salam hormat dan Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi.